Baik, kita sambung balik tasawuf kita ni. Kita sambung pada hadis yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan rukun Islam. Rukun Islam dalam bab iman. Bab yang kedua ni bab iman. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji was saumi ramadan. Daripada Ibnu Umar anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, telah meridailah oleh Allah ke atas keduanya, Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar itulah pak dia. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, dibina Islam itu di atas 5 benda. Dibina Islam itu di atas 5 benda. Ala khamsin itu menunjukkan dasar agama. Bukan kata Islam hanya itu saja, asas dia. Jadi apabila asas ni, dia ada cabang-cabang lain. Setengah orang dia tak faham, dia kata hak ni je Islam, dia buat hak ni. Ada orang dia faham yang kata rukun Islam, hak tu dia kata Islam lah. Ada orang dia kata rukun iman, hak tu iman lah. Tapi itu merupakan asas daripada keislaman seseorang. Dan dia ada lagi cabang-cabang. Macam satu rumah dia ada tiang asas dia. Ni dia panggil tiang ni, dia panggil tiang seri ni apa semua, dia panggil pengukuh dia. Jadi dia punya pintu, tingkap, dia punya dinding, itu dia panggil cabang-cabang dia, untuk menjadikan kesempurnaan sesebuah rumah ataupun sesebuah bangunan. Jadi kalau sekiranya bangunan tu ada hanya tiang saja, maka belum komplit lagi Islam tu, belum komplit lagi rumah tu. Itu dia panggil ala khamsin, ini atas dasar, kata ulama, dasar Islam itu. Apa dia? Syahadati an la ilaha illallah. Badan dia tu syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadah bahawasanya tiada Tuhan, tiada ilah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Ini yang pertama. Mendasar kepada agama itu, yang pertama sekali syahadah. Apabila sebut syahadah, dia merangkumi semua aspek akidah. Dia tak sebut dalam ni iman, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat apa semua, dalam ni dia tak sebut, kerana ia merangkumi. Bila sebut syahadah, dia merangkumi semua. Kata ulama, contohnya kalaulah seseorang itu dia disuruh baca Fatihah, maka orang tahu dah Fatihah tu baca Alhamdulillah sampai habis. Contohnya orang kata suruh baca Khuliah, dia tahu dah Khuliah tu sampai habis. Alhamdulillah sampai habis. Itu maksudnya bila sebut syahadah, orang faham semua. Dalam tu merangkumi semua aspek-aspek, iaitu dari segi i'tikad ataupun akidah seseorang. Baik. Wa iqamis salah. Kemudian yang kedua, mendirikan sembahyang. Maksudnya melaksanakan perintah sembahyang.
kena buat dengan apa benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut, "Sallu kama raaitumuni usalli." Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Nabi semayang, dia ada rukuk dia. Nabi semayang, dia ada sujud dia. Ada orang semayang niat saja, tak jadi. Ada orang dia semayang niat. Dia kata pasal apa? Pasal dia kata yang semayang, yang ada rukuk, sujud ni apa semua, dia kata dia tak sampai makam dia lagi. Tak tahu makam apa. Tinggi mana dia tak tahu. Nabi pun dia, makam Nabi ni dengan Allah cukup rapat. Makam Nabi dengan Allah, Habibullah, kekasih Allah, rapat. Makam yang tinggi, dia lebih tinggi pada Nabi. Nabi pun ada semayang, Nabi ada rukuk, Nabi ada sujud dan sebagainya. Dia niat saja sudah cukup. Ini yang kata karut. Itu yang kata wa iqamis solah. Maksudnya kena mendirikan semayang. Macam mana pun keadaan, mau kena diri semayang. Tidak ada istilah semayang batiniah, tidak ada istilah semayang hanya dalam mimpi dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang karut. Ada pun kata ulama, kalau sekiranya dia semayang secara batiniah sekalipun, semayang dalam keadaan mimpi sekalipun, mungkin dia ada makam-makam tertentu, tetapi dia mesti kena semayang juga secara syariah. Semayang juga secara syariah. Mau kena buat. Kalau sekiranya, mungkin ada orang yang Tuhan bagi anugerah dia dalam tidur, kalau dia tertidur sekalipun, masuk waktu tiba-tiba dia dah berasa dia semayang. Ada orang sampai ke tahap tu. Tapi dia kena bangkit semayang balik. Semayang balik menunjukkan kata kena mendirikan semayang. Kemudian wa itaiz zakah, kemudian kena keluarkan zakat. Maksudnya ikhrajul mal. Dia kena keluarkan harta-harta yang dia ada yang tertentu untuk bayar zakat. Ini kata dasar dia. Maka cabang itu ada. Cabang-cabang yang lain itu ada. Kemudian wal hajj, pergi haji. Kemudian wal saumi Ramadan, kemudian pergi, orang kata, kemudian puasa pada bulan Ramadan. Saumi Ramadan ni masuk pada bulan Ramadan. Puasa dah. Ini asas-asas dia lah. Yang kita kena buat belakang ni. Maka cuma dalam hadis ni ada beberapa perkara yang perlu kita bahas. Kalau kita buka dalam Fathul Bari, dia ada bahas berhubung dengan, orang kata, bahasa siapa yang kata letak haji dulu baru saumi Ramadan. Hadis yang kita baca ni, orang kata satu hadis yang jalur dia daripada Hanzalah, Sayyidina Hanzalah. Maka ada orang pernah tanya Ibnu Umar. Orang pernah tanya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, antara haji dan saumi Ramadan, antara haji dan puasa, mana dulu? Antara haji dan puasa, mana dulu? Dalam hadis yang kita baca ni, dia bawa haji dulu. Biasa-biasa kita jumpa haji duduk kemudian. Pasal apa? Pasal haji ni dia ada kemampuan, orang yang mampu maka dia boleh buat. Yang tak mampu, dia ada kelonggaran bagi orang yang tak mampu nak pergi haji, yang tidak ada kederat, yang tidak ada harta dan sebagainya. Tapi pasal apa? Dia main letak dulu haji dulu baru puasa Ramadan. Maka Ibnu Umar dia jawab apa? Dia kata la. Dia kata yang dia dengar daripada Nabi SAW adalah saumi Ramadan dulu, puasa dulu baru haji. Tapi pasal apa dalam ni dia bubuh haji dulu kemudian baru puasa. Maka kesimpulan daripada apa yang disebut oleh Ibn Hajar dalam mentafsirkan hadis ini mengatakan bahawasanya Nabi SAW, orang kata, meriwayatkan Imam Bukhari, orang kata, meriwayatkan hadis ini bil makna, dia panggil hadis ini dengan makna, bukan dengan lafaz dia, hanya dengan makna. Maksudnya makna itu sama. Dalam hadis yang sama, makna itu sama. Cuma ada di kalangan ulama bahas lagi. Ada ulama bahas lagi berhubung dengan
orang kata riwayat dengan makna ni. Ada yang mengatakan mungkin orang kata Sayyidina Hanzalah dia terlupa suatu dia ambil dengar daripada Ibnu Umar. Sayyidina Hanzalah dia lupa pada waktu dia ambil dengan Ibnu Umar. Ada yang mengatakan macam tu. Ada riwayat mengatakan Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang seumpama macam ni 2 kali. Tetapi riwayat ini akhta', ditolak. Di kalangan ulama mengatakan tak mungkin Ibnu Umar orang kata meriwayatkan hadis yang sedemikian rupa 2 kali. Maksudnya wajah yang pertama, pandangan yang pertama tadi, kemungkinan Sayyidina Hanzalah dia ni terlupa. Maka ulama bahas Imam Bukhari meletakkan hadis ini bil makna. Maksudnya tidak ada masalah. Dari segi makna tak ada masalah. Cuma matan itu saja. Matan itu saja. Kerana ada dalam hadis yang lain Nabi pernah meletakkan dalam hadis yang lain Imam Bukhari pernah meletakkan saum Ramadan dulu kemudian bawa zakat. Dalam hadis yang lain Imam Bukhari bawa. Baik, habis itu. Baik, itu dasar dasar kepada agama. Baik, kemudian seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, al imanu bid'un. Nabi kata bermula iman itu bid'un. Bid'un ni maksud dia apa? Kalau dalam ni dia kalau masuk lebih. Ada ulama mengatakan bid'un ini bilangan dia antara 3 hingga 10. Bid'un. Ada ulama mengatakan bilangan dia di antara 3 hingga 9. Ada ulama mengatakan yang kata maksudnya lebih daripada 1. Ada juga yang mengatakan 1 hingga 9 yang kata bid'un ni. Tetapi yang lebih orang kata lebih disepakati oleh ahli tafsir di kalangan ulama mengatakan 3 hingga 10. Bid'un wa sittuna syu'bah. Mana lebih wa sittuna syu'bah 60. Mana lebih daripada 60. Orang kata syu'bah cabang tu. Syu'bah bermakna khit'ah. Maksudnya syu'bah ni maksudnya khit'ah maknanya setengah. Wal haya'u, dan haya itu syu'batu minal iman, dan malu itu syu'bah, satu khit'ah, satu separuh, kata senang, separuh daripada iman. Malu tu. Apa sebab malu tu separuh daripada iman? Kerana penting. Malu ni orang kata peranan dia besar. Sebab tu orang yang ada sifat malu ni satu anugerah yang Tuhan bagi dekat dia. Kerana dia boleh menjadi orang kata apa, junnah dekat dia, perisai dekat dia. Kerana dia nak buat satu, pasal dia malu, pasal dia ada kepiah di atas kepala. Dia tak berani buat satu benda pasal takut orang kata apa dekat dia. Begitu juga dengan kita baca hadis yang lepas Abu Sufyan dulu. Kerana ada perasaan malu tu, dia tak berani nak kata benda-benda yang tak elok, takut orang mai kata macam-macam dekat dia. Syubah dia panggil, haya, malu punya pasal. Dia macam tu. Baik. Maksudnya dia sebahagian daripada iman. Penting sangat. Yang kata iman ni penting. Besar nilaian iman ni sehingga ke tahap dia boleh jaga. Orang yang ada iman ni sehingga ke tahap dia tak buat benda-benda yang tak elok. Iman. Tak ada iman, hancur. Orang tu kata penting iman. Baik, habis itu. Kemudian hadis seterusnya wa an Abdullah
ibn Amr radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, bermula orang muslim itu man salimal muslimun, mereka yang mensejahterakan, menselamatkan orang Islam yang lain. Orang muslim ni, yang dikatakan orang muslim yang sebenar adalah orang muslim yang melaksanakan hak Allah, kemudian melaksanakan hak manusia, yang dikatakan orang muslim. Ini mengikut pandangan Imam Al-Khattabi. Dia kata hak ni yang kata orang muslim dalam hadis ni, maksudnya orang muslim yang sebenar-benar muslim. Siapa dia? Mereka yang orang kata menyelamatkan orang muslim yang lain. Min lisanihi, daripada lisan dia, maksudnya dia jaga dia punya lidah dia. Orang Islam yang sebenar, dia jaga lidah dia daripada mengumpat orang, fitnah dan sebagainya lah, benda-benda yang boleh menyebabkan orang jadi terluka hati, menyebabkan orang jadi malu, menyebabkan orang jadi hilang maruah, punca dengan lidah dia. Orang Islam yang sebenar dia tak buat benda ni. Pasal apa? Pasal dia tahu benda ni satu dosa yang menyebabkan dia susah besok. Pada hari kiamat dia susah. Jadi dia pun jaga, nak cakap pun jaga. Yang pernah kita cerita dulu macam siapa? Saidina Abu Bakar. Dia punya ungkapan dia cukup orang kata mahal. Pasal dia ni satu orang yang tak banyak cakap. Dia cakap benda yang muhim-muhim, yang penting-penting je. Apabila satu benda keluar, maksudnya benda tu merupakan nasihat, merupakan satu benda yang cukup berfaedah. Ya, orang kena ambil cara. Sayyidina Abu Bakar. Sehingga orang kata ungkapan dia tu macam dulu. Ni orang muslim, dia jaga. Pasal dia kena fikir benda ni. Kemudian wayadihi, kemudian dia punya tangan dia pun dia mau kena jaga tangan dia daripada buat macam-macam lah. Tangan ni macam-macam boleh buat. Boleh orang kata dengan tangan boleh jadi macam-macam. Yalah, hari ni zaman sekarang ni zaman orang kata apa, tekan dia apa semua. Ni semua punca dengan tangan dia. Dia kena jaga ni. Baik, kemudian wal muhajiru, dan orang yang muhajir, man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajir ini, kata Nabi, mereka yang berhijrah. Yang kata orang muhajir ni, mereka yang berhijrah. Berhijrah macam mana? Ma nahallahu anhu, daripada benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dia. Sama ada hijrah itu dari segi zahir ataupun hijrah dari segi batin. Maksudnya hijrah zahir, hijrah batin. Hijrah zahir daripada benda-benda yang boleh menyebabkan fitnah, dia panggil hijrah zahir, kata ulama. Apa benda? Dari segi anggota dia ni apa semua ni, dia tak mau, dia tak jebak dengan benda-benda yang boleh menimbulkan dosa, fitnah dan sebagainya. Ni hak zahir. Adapun dia jauh hijrah daripada hak batin, tak ikut hawa nafsu iblis yang ada dalam jiwa dia. Ni dia panggil batin. Maka hijrah macam ni cukup penting. Orang Islam yang sebenar dia perlu pegang benda ni. Dia perlu pegang benda ni supaya benda ni jadi sebati. Bukan sahaja dari segi zahir dia jaga, luaran saja dia jaga, bahkan hak dalaman. Hatta kata ulama, sehinggakan benda-benda yang boleh menyebabkan adanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, benda batinnya, sama ada benda itu bersifat orang kata khafi, yang dia tak perasan sekalipun, dia mau kena jaga. Ini termasuk daripada benda hak batin. Ini dia kena jaga. Baik. Daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dekat atas dia. Macam mana pun kena cari. Jangan cari juga, berusaha juga untuk dapat benda ni. Ini orang apa muslim yang sebenar, yang Nabi sebut. Habis itu. Kemudian wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala,
qalu ya Rasulullah ayu islami afdal? Qala man salima muslimuna min lisani wa yadi. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kata dia, qalu ya Rasulullah, kata mereka itu yakni di kalangan sahabat, dia kata ya Rasulullah ayu islami afdal? Manakah Islam yang afdal? Afdal ni maksudnya yang lebih baik. Nak Islam lebih baik ni. Sahabat ni kadang-kadang ialah dia mai tanya nak jauh macam mana yang kata Islam, satu orang yang Islam yang lebih baik. Kata ulama, kalimah afdal ini menunjukkan kalimah nisbah kepada ujrah pahala, nisbah kepada pahala. Ni yang kata, maksudnya sahabat yang tanya ni, yang kata dia nak terbaik ni, maksudnya apa benda amalan yang boleh dalam Islam ni yang boleh pahala. Dia tanya yang terbaik yang boleh pahala, afdal ni. Maknanya yang sebenar yang macam tu. Qala, kata Nabi, man salima muslimuna min lisanihi wa yadi. Nabi kata apa? Mereka yang menyelamatkan orang Islam, orang Muslim, min lisani, daripada lisan dia, kemudian daripada tangan dia. Dia jaga lisan dia, lidah ni, kemudian dia jaga orang kata tangan dia. Nabi bagi tahu macam tu. Inilah yang kata yang afdal, yang kata Islam yang afdal. Satu orang Islam dia perlu kena jaga ni. Kerana mulut ni ataupun perkataan ni dia boleh orang kata lebih tajam daripada lembing, bisa dia ni. Sehingga kan kadang-kadang orang dia tak boleh lupa sampai mati. Ni yang kata lisan. Orang tu yang kata kalau boleh jaga ni, lah. Kemudian tangan dia, yang kita cerita tadi tu. Baik. Kemudian seterusnya, wa ala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajula sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Ni khair pula. Nampak. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya satu orang lelaki, yang kata lelaki ni ada riwayat mengatakan Abu Zar, yang kata rajulan. Ada yang mengatakan Hanik Ibn Yazid. Ini mengikut riwayat pendapat Ibn Hibban. Hanik Ibn Yazid, yang kata lelaki tadi. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi SAW, ayul Islam khair? Dia kata, manakah Islam yang baik? Tadi afdal. Afdal tadi kata ulama merujuk kepada pahala. Khair ini kata ulama menunjuk kepada benda yang banyak manfaat. Manfaat dia panggil. Dia ada benda yang manfaat banyak apa semua. Dia merujuk pada tu. Ada ulama mengatakan Nabi SAW dia melihat satu orang. Dia tengok satu orang tanya. Ni ada satu, ni pendapat yang mengatakan pahala dan manfaat. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya Nabi dia jawab itu berdasarkan kepada melihat kepada seseorang yang tanya. Atau kata Tuhan bagi kelebihan dekat Nabi ni, dia boleh tahu orang ni macam mana. Walaupun kadang-kadang soalan itu sama, tetapi jawapan berbeza. Kadang-kadang kita pun jadi pening, pasal apa ni soalan sama. Tadi kata ini amalan khair, tapi Nabi jawab amalan yang baik bagi kamu. Orang kata as-salatu ala waqtiha, contoh kata semayang awal waktu. Orang lain main tanya pula benda yang sama, apakah amalan paling baik? Main tanya pula, Nabi kata kamu
kena buat baik pada mak ayah. Contoh kata macam tu. Orang lain pula mai tanya pula lain pula. Dalam benda ni ulama bahas, kita jangan confuse. Kadang-kadang tu kata ini satu anugerah Nabi ni, dia boleh dapat tahu satu orang. Bukan kata hadis ni tak betul, ni tak betul, dah. Dia sama menunjukkan bahawasanya Nabi dia tengok satu orang ni macam mana. Mari ni tengok macam mana, oh dia ni semayang cantik dah. Semayang, masuk je waktu dia semayang. Rupanya dia dengan mak ayah dia, oh dia kurang, dia ada something sikit. Tu yang kata Nabi, dia boleh kenal seorang. Kemudian orang ni dia tengok, oh semayang cantik, dia punya mak ayah, jaga mak ayah cantik, tapi semayang selalu mau lewat. Semayang mau jadi lewat. Dia pun bagi tahu amalan yang paling baik, maksudnya nak menujukan kepada orang yang tanya tadi, amalan yang paling baik dekat kamu semayang awal waktu. Tu masuk dia macam tu. Ada ulama kata macam tu. Ada ulama mengatakan nisbah kepada ayat tadi tu, yang pertama tadi yang kata afdal adalah nisbah pahala, kemudian khair itu nisbah kepada manfaat. Baik. Khala kata Nabi tut'imut ta'am. Nampak lain enggak pula? Iaitu yang pertama kata Nabi, kamu beri makan. Tut'imut ta'am, memberi makanan. Kepada siapa? Orang yang susah. Termasuk juga memberi makanan kepada duyuf, kepada tetamu kamu. Termasuk juga. Maksudnya bagi makan kepada tetamu yang datang, walaupun makanan itu ala kadar. Dia kira tut'imut ta'am. Ad-duyufu ya'tuna bi rahmah. Pasal tetamu ni kadang-kadang dia mari, dia buat rahmat dekat kita. Kita jamu dekat dia apa semua, kita jangan duk susah kata habis apa semua, dia ni main bagi apa semua. Dah jangan. Kadang-kadang Allah tambah lebih daripada tu. Tapi kalau hari-hari mari, bukan dia tetamu dah. Mau kena main bagi pula kat dia sekali. Dia kira main tamu setakat 2-3 hari tak apalah. Dia kira duk main bagus-bagus lah yang tamu apa semua. Penat kita. Termasuk, bukan kata orang miskin saja, termasuk dengan tetamu sekali, kata ulama tu. Kemudian wa taqra'us salam. Kemudian bagi salam. Bagi salam. Bukan maksudnya orang hak bagi salam dekat kita mai bagi salam dengan siapa-siapa apa. Itu sebab dia buat wa taqra'u dengan ungkapan mudhari'. Maksudnya kita mau bagi salam. Bukan orang mai bagi salam dekat kita. Kita bagi salam dekat orang. Ini yang terbaik. Ala man arafta, ke atas siapa yang kamu kenal sekali. Ini makruf, siapa yang kamu kenal. Maksudnya tak apa kita kenal, kita bagi salam. Ini biasa orang buat pasal orang kenal dia ni bagi salam. Tapi Nabi bagi tahu waman lam ta'rif. Bukan saja orang yang kamu kenal, bahkan orang yang kamu tak kenal sekalipun bagi salam. Bagi salam juga dekat dia. Pasal apa? Pasal nak menunjukkan kata penghormatan kita. Kita punya hormat, tawaduk kita dengan satu jumpa bagi salam. Inilah amalan yang dibuat oleh Nabi SAW, yang mana sahabat tak boleh nak challenge benda ni. Yang kata Nabi ni dia punya ringannya bagi salam, sahabat sehingga duk berlawan-lawan, duk tengok nak bagi salam dulu, tengok Nabi bagi salam dulu. Sampai ke tahap tu, ni yang Nabi duk ajar benda ni. Maksudnya malam ta'arif ini walaupun orang yang tak kenal. Tak kenal ini, kalau kita faham dari segi ungkapan ini menunjukkan orang kata umumnya. Umum. Ada ulama bahas dengan ungkapan lam ta'arif ini maksudnya merupakan ungkapan nakirah. Maksudnya semua termasuk ke orang yang kafir dan sebagainya. Yang kata orang yang tak kenal ni dah. Walaupun kata ulama ungkapan ini menunjukkan ungkapan yang umum, tetapi dikhususkan dengan hadis yang lain sebagai hadis yang larangan dia, yang memberi larangan kepada orang Islam bagi salam kepada orang kafir. Hadis ini memang menunjukkan kata umum, tetapi ada hadis yang lain yang menunjukkan kata tak boleh bagi salam kepada orang kafir. Kena faham? Jangan guna hadis hujah ni. Siapa guna hujah ni kata boleh semua, pukul borong siapa pun boleh, dia salah faham.
Kalau kita mengaji dalam ilmu apa dia panggil taksis hadis bil hadis, dia panggil mengkhususkan hadis dengan hadis. Mengaji usul fiqh dia ada dalam tu. Baik. Habis itu dah. Baik, seterusnya. An Anas, mencintai sesama muslim sebagai mencintai diri sendiri. Tak payah bacalah atas tu tajuk. Kita baca hadis tu. Wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas ibn Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak beriman ahadukum, seseorang daripada kamu. Tidak beriman ni kalau kita faham dari segi masuk ayat ni, maksudnya kalau tak beriman, tak ada iman, ni kafir. Kalau ikut masuk ni, tu kata jangan salah faham. Dia bukan ada, kalau orang terjemah, kalau ikut terjemah dia panggil tak sempurna. Kalau ikut terjemah biasa tak sempurna, memang kena dengan terjemah. Tapi kalau kita faham ayat ni, la yu'minu, maksudnya tidak beriman. Tak ada meletak pun ungkapan tak sempurna. Tapi ayat ini menunjukkan kepada mengikut pandangan Ibn Hibban. Saya ambil satu dah. Mengikut pandangan Ibn Hibban, dia kata la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Tu yang kata la yu'minu tu. Maksudnya tidak orang kata sampai seorang hamba itu hakikat iman. Maksudnya tak sempurna lah iman dia. Tak sampai ke tahap iman yang sempurna, menunjukkan kepada seseorang itu. Tapi jangan salah faham, tidak menjadi kafir orang yang tak buat benda ni. Ibn Hibban kata jangan salah faham, orang yang tak buat benda ni yang kata tak beriman seseorang ni, kalau sekiranya dia tak buat, tak jadi kafir. Kan? Hatta sehingga yuhibba li akhi, sehingga kasihnya bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, satu orang tidak dinamakan ataupun tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih dekat saudara dia sebagaimana dia kasih dekat diri dia sendiri. Kalau kita faham dari segi hadis ni, adakah masuk daripada orang kata asas Islam tadi? Tak termasuk tadi. Tu yang kata cabang dia tu banyak tu, tak termasuk. Kita baca hadis yang pertama tadi, dibina Islam atas 5. Tak sebut pun orang kata kasih dekat saudara dia sebagaimana kasih dekat diri dia sendiri, tak sebut dalam ni. Tetapi kata ulama, hal ni dia panggil menunjukkan sifat yang lain daripada asas Islam, ataupun dia panggil cabang dia, cabang kesempurnaan iman itu. Tu yang kita panggil banyak cabang-cabang. Yang tadi kita terjemah, kita bagi tahu itu asas yang perlu ada. Yang kalau sekiranya tidak ada asas, habis ya. Baik, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia kasih dekat diri dia sendiri. Satu orang macam mana dia kasih diri dia, dia tak suka orang menipu dia, macam tu dia kena buat dekat saudara dia. Satu orang dia tak suka orang main fitnah dekat dia, macam tu juga dia tak akan buat dekat saudara dia, dekat jiran dia, dekat kawan dia ke apa, dia tak akan fitnah. Pasal apa? Pasal dia tahu dia biasa kena fitnah teruk. Kena fitnah teruk, macam-macam boleh kena. Pun dia tak akan berani buat dekat kawan dia macam tu. Pasal apa? Pasal dia jaga jaga kawan dia macam dia jaga diri dia. Kata ulama, ma yuhibbu li nafsi ini dia panggil jaga ke arah khair fi dunia wal akhirah, iaitu benda-benda kebaikan saja. Ni nak jaga kawan ni bukan kata benda-benda hak jenis ikut nafsu dia, tidak, tetapi benda-benda yang melibatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dunia dan akhirat. Adapun satu benda yang dia nak jaga kawan dia
Dia raih kawan dia, ajak minum benda yang haram, ajak buat benda haram. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kasih dekat kawan dia ni. Sian kawan dia ni tak ada duit nak main judi, pergi bagi duit dekat dia. Tak boleh. Ni kena faham yang kata yuhibbu li nafsi. Maisu khususiah bagi benda-benda yang khair saja. Apa-apa yang kasih. Kata ulama macam tu. Baik, habis itu. Baik, kemudian seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi. Sedaklah baca ni hadis pendek-pendek dan menapas sikit. Ni hadis main dua jela, dua muka surat, tak ada nak menapas. Nak berhenti kan takut tersentak pula tengah jalan. Mati kan tak ada pula nak habis. Kenapa habis juga sampai pukul 11 pecah rekod punya. Tadi ni tak benar main habis sampai pukul 11. Tadi ni habis pukul 11 lebih. Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, fa wallazi nafsi biyadihi. Ni ayat ni kita selalu dengar dalam hadis banyak. Fa wallazi ni maksudnya satu ungkapan, dia panggil ungkapan sumpah yang nak menunjukkan litakkid. Menunjukkan Nabi nak beritahu sungguh-sungguh benda ni. Sebab tu Nabi mengatakan fa wallazi nafsi biyadi. Demi yang diri aku ni biyadi, dalam genggaman Allah. Biyadi itu maksudnya tangan lah, tangan Allah tu maksudnya dalam genggaman Allah. Maksud dia macam tu. Nak tunjuk kata jaga sungguh dia dengan Tuhan. Dia menggunakan ungkapan ditakik nak menguatkan sesuatu, kata ulama. Maksudnya bila Nabi nak cakap satu benda yang muhim, yang penting, maka dia akan menggunakan ungkapan fa wallazi nafsi biyadi. Baik. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman ahadukum, salah seorang daripada kamu. Kita dah hurai tadi, sama je maksud macam macam yang kita bahas tadi. Maksudnya tak sampai kesempurnaan iman itu kepada seseorang. Bukan kata tak ada iman terus. Dah. Jangan salah faham. Ni tengok orang hak jenis orang kata tak jaga kawan dia, jenis ni tak ada iman. Tak boleh. Hatta aku nak, sehingga kata Nabi, aku nak, bahwasanya aku ni, macam tu. Bahwasanya aku ni lebih ahabba, lebih dia cinta. Kata Nabi, satu orang tak sempurna iman dia, sehingga kan aku ni ahabba, maksudnya lebih dia kasih, ilaihi, daripadanya, min walidi wa walidihi, daripada orang kata walid dia, daripada ayah dia dan anak dia. Maksudnya walau macam mana pun dia tetap sayang dekat Nabi dulu. Maksudnya sayang dekat aku dulu, kata Nabi. Ini nak menunjukkan, kata ulama, nak menunjukkan kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kecintaan yang paling besar antara makhluk Nabi yang perlu kita cinta daripada segala-galanya, daripada segala-gala makhluk yang ada. Dia bagi contoh pak lah. Kadang-kadang ada orang dia ikut cakap pak dia, padahal Nabi tak bagi buat benda tu, tapi oleh kerana dia nak menghormati pak dia buat apa benda yang pak dia suruh, padahal benda tu salah, agama tak bagi buat. Ni maksud dia tak kasih dekat aku, kata Nabi. Sedangkan ini cara aku, sunnah aku macam ni, dia ikut sunnah pak dia. Itu maksud dia. Kemudian ataupun dengan anak dia. Anak dia punya sayang kasih dekat anak dia, sampai buat ataupun ajar anak dia mengikut cara yang bukan aku suruh ajar. Aku suruh ajar macam mana anak ni tu waktu umur 7 tahun mau kena suruh dia sembahyang dah.
Umur 10 tahun mau kena darab dia, mau kena tibai dia, rotan dia. Apa semua kalau dia tak mau sembahyang. Dia dah umur 10 tahun tak apalah, dia tak mau nak sembahyang apa semua, biarlah dia nak buat macam mana. Pasal dia ikut anak dia. Ini maksud dia. Masuk orang macam ni, dia lebih kasihkan kepada anak dia, pak dia dan lain-lain daripada tu, lebih daripada aku. Ini maksud dia. Maksudnya tidak ada kesempurnaan, kesempurnaan dalam iman dia. Sebab tu kata ulama, orang yang iman dia sempurna, dia akan meletakkan kasih dia kepada Allah dan Rasul lebih utama. Orang yang sempurna iman dia, marilah macam mana pun, tak ada apa, Allah dulu, kemudian Rasul. Apa benda, dia ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Buat. Orang macam ni, iman dia kental, marilah macam mana pun. Tu salah. Nak boleh dapat iman ni bukan satu benda main. Kita duk rasa iman ni, yalah, sedap mulut cakap iman. Tetapi dia satu benda yang cukup besar nilaian dia. Ya, orang sendiri boleh tahu, dia boleh tahu macam mana yang kata seronoknya halawatul iman. Orang lagi depan tiada bahas yang kata halawatul iman tu, yang kata manisnya iman sehingga macam tu. Seronoknya ada iman ni. Habis itu. Kemudian hadis seterusnya, wa an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kita bab iman je ni. Kita bila baca ni apa semua, kita boleh ingat dah, ni dalam Bukhari. Dia sebut imam-imam macam ni. Tu yang kata bila tambah dia buat mukhtasar pula, ringkas mudah, kita jumpa hadis-hadis, kita ingat, biasa dengar dulu, biasa mengaji dulu, biasa baca dulu. Dia boleh nampak. Kalau kita mengaji dalam kitab Bulughul Maram, dia campur-campur hadis. Kadang-kadang kita pun tak berapa nak ingat, hadis ni main mana, Bukhari ke, Muslim ke, Abi Daud ke, apa semua, dia jadi tak apa pasti. Jadi hak ni bila kita mengaji satu hadis ni Bukhari, kita boleh ingat, ni Bukhari je, ingat dah. Yang Muslim dulu ada ustaz main hurai macam ni apa semua, ingat. Tu kata seronok, seronok yang mengaji macam tu. Kita boleh nampak terus, nampak terus. Baik. Daripada Anas qala, kata Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu, hatta akuna ahabba ilaih, sehinggalah aku, ahabba ni lebih dia kasih, ilaihi daripadanya, min walidi daripada apa ayah dia, wa walidi dan anak dia, wan nasi ajmain dan manusia semua. Nampak macam tu. Tadi kata anak dengan apa dengan anak saja. Ni dia mari pula wan nas lagi, manusia semua. Kata ulama, manusia ni termasuk semua. Termasuk orang kata nafsu yang ada dalam diri pun termasuk manusia. Dia tak ikut nafsu yang ada ni, seronok nafsu, tak mau, tak ikut. Bukan kata ikut mana, ikut perangai nafsu ni. Nafsu ni dia dua ajak benda seronok ni cerita nafsu. Dia tak mau orang kata apa susah-susah nak mengaji ke, nak baca Quran ke, apa semua. Dia lebih suka kepada benda yang seronok, ni nafsu. Ni pun dia tak lawan, yang kata wanas termasuk. Ni benda yang duk ada, nafsu iblis sebagai ni, ajmain yang keseluruhan semualah. Tu yang kata ni sekali. Sebab tu kata Imam Qurtubi, dia kata orang yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW, dia sanggup, orang kata apa, mengeluarkan tenaga dia, harta dia, sampai ke tahap orang kata susah payah dia
untuk pergi ziarah makam Nabi, pergi tempat-tempat yang sejarah yang ada dekat yang berkaitan dengan Nabi SAW. Ni Imam Qurtubi kata. Orang macam ni betul-betul beriman betul dengan Nabi ni, cinta betul dengan Nabi, kasih dia ni sampai ke tahap sanggup korbankan Nabi semua benda. Kerana cinta dekat Nabi. Dari segi orang kata ikut cara sunnah Nabi, dia korban dia punya jiwa dia. Jiwa dia maksud dia apa? Malu ni ke apa semua ni, tak ada. Walaupun sekarang ni dia punya kata apa? Trend era kemodenan ni apa semua, dia tak mau ikut benda ni. Biarlah orang kata dia ni kuno ke apa semua, dia ikut cara sunnah Nabi. Imam Qurtubi kata apa? Dia ni orang betul-betul beriman, yang betul cinta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan macam mana pun dia tetap ikut. Sehingga kan bukan saja jiwa dia, maruah dia apa semua dia jaga, dia korbankan dia punya harta, tenaga dan sebagainya, sehingga pergi menziarahi ke makam Nabi SAW. Sampai ke tahap tu. Bukan sikit punya modal mau cari benda tu. Usaha juga cari. Itu kata Imam Qurtubi. Sikit-sikit kita ambil. Baik, kemudian seterusnya. Ini panjang sikit. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzafa finnar." Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun, ada 3 benda. Kata Nabi ada 3 benda, man kunna, yang sekiranya kamu dapat benda ni. Ada. Fihi, padanya, wajada halawatal iman. Wajada maksudnya kamu akan dapat rasa halawatul iman, kemanisan iman. Nabi kata ada 3 benda ni. Kalau kamu boleh jaga 3 benda ni, dan saya kamu boleh dapat rasa yang kata kemanisan iman tu. Kata. Sebab tu kata ulama yang sebut adanya halawatul iman ni menunjukkan, kata Imam Bukhari, menunjukkan iman itu yazid wa yanqus. Menunjukkan iman itu ada kalanya dia naik, ada kalanya turun. Ada kalanya dia manis, ada kalanya dia tawak, macam tu. Kadang-kadang dia naik turun naik turun naik. Iman seseorang. Itu kata manusia. Macam kita ni iman turun naik. Apabila taat kita lebih, iman kita naik. Apabila taat kita kurang, maka iman kita berkurangan. Baik. Itu dia sebut sebagai halawatul iman. Halawatul iman ini, kalau kita mengaji ilmu balaghah, dia sebut isti'arah taqyiliyah, dia panggil. Ini satu orang kata ungkapan yang Nabi pinjam, dia panggil pinjaman. Dia umpamakan, dia panggil, dia buat satu andaian ataupun umpamakan. Isti'arah ni masuk pinjam lah. Pinjam ungkapan manis. Macam tu. Menunjukkan kata sonok sangat lah iman tu, tunjuk kata sonok sangat. Sampai dia buh kata, orang kata manis ni. Tu. Maksudnya menyamakan iman itu yang ada pada manusia ni dengan benda hak manis. Benda hak manis ni ialah kita benar rasa manis belaka. Orang yang tak biasa rasa benda manis, dia tak tahu macam mana kata manis. Dia tak tahu. Kita boleh cerita manis ni, sedap lah manis. Kita nak orang macam mana manis. Kalau orang dia pernah rasa, dia tahu, manis ni memang sedap lah. Berbeza dengan kita minum air masak. Air yang tak ada manis ni. Ada air manis, lain. Air masak, air biasa kita minum biasa saja. Air manis ni kalau kita dah minum, dia terduduk. Orang dia macam tu boleh cerita.
Nak kata sedap sangat. Nak kata sedap. Baik. Apa dia? Ayyakun Allah wa Rasul. Bahawasanya adalah Allah dan Rasul ahabba ilaih. Mana lebih kamu kasih. Tu nak tunjukkan. Yang pertama sekali, kalau kamu tak boleh dapat rasa kemanisan iman, Allah dan Rasul, kamu kasih lebih. Maksudnya Allah dan Rasul, kasih kamu utama dekat Allah dan Rasul. Tu menunjukkan kata macam tu. Cinta sangatlah, maksudnya cinta dengan Allah dan Rasul ni melampaui daripada cinta kepada makhluk dan kepada benda-benda yang lain. Kalau kamu boleh dapat buat benda macam ni, yang kalau kita boleh buat benda macam ni, nescaya kita akan dapat rasa manisnya iman. Sebab tu Imam Baidawi dia kata apa? Dia kata cinta, yang kata kasih ini ataupun cinta seseorang itu, orang kata dengan menggunakan akal. Dia kata cinta dengan menggunakan akal. Macam mana dia kata cinta yang menggunakan akal dan tidak menggunakan nafsu? Kasih seseorang ni yang kata tidak menggunakan, orang kata apa, dengan menggunakan akal ni macam mana? Maksudnya akal ni, contoh kata macam ni lah, mudah kita bagi obat lah. Kata kita sakit, kita nak minum obat ni kita tahu memang pahit tu, memang kita tak sanggup nak minum, kalau minum nak termuntah. Tetapi akal dia fikir, kalau tak minum obat sakit, tapi kalau minum obat dia kata boleh dapat sihat ni, badan ni boleh sihat dengan sebab minum obat tadi ni, dengan sebab minum obat tadi ni. Bila akal fikir sampai ke tahap tu, maka dia akan nak tak nak dia akan minum juga. Pasal apa? Pasal dia nak maksiat. Dia mau, orang kata, jadi ialah dia tahu menderitanya sakit macam mana, sampai tak boleh nak bangun, sampai makan ni tak lalu apa semua, sampai ke tahap doktor bagi obat yang dia tak suka, minum juga. Macam ni lah perumpamaan dia. Akal ni kalau ikut nafsu nak buat benda-benda yang seronok, tapi akal fikir besok azab kena. Kalau ikut akal, tak mau nak semayang. Kalau ikut nafsu, tak mau semayang subuh, bangkit susah. Waktu tu kita diulik seronok tidur. Contoh kata macam tu. Tetapi akal dia fikir. Itu kata Imam Badawi. Dia kata, ni yang kata kasih ni mesti kata menggunakan akal. Antaranya menggunakan akal ni perlu. Pasal apa? Pasal kita fikir, akal dia fikir, besok kena dosa, lepas dosa azab pula besok di hari kiamat, macam-macam. Susah nak mati dalam kubur pula kena. Nampak akal dia fikir menjangkaui benda ni, yang menyebabkan kita boleh pergi juga untuk dapat kasihnya benda ni. Ni akal. Tu kata pentingnya benda ni. Barulah kita akan cari, dia kata kasihnya Allah dan Rasul. Macam kita kasih dengan Allah, macam mana bila Allah kasih dekat kita, akal dia fikir kalau Allah kasih dekat kita, Allah bagi macam-macam dekat kita. Kita susah, Allah pun mai tolong. Kalau ikut nak fikir pada nafsu, kita tak mau dah buat. Benda-benda yang Tuhan suruh buat, memang payah kita nak buat. Kita nak tutup aurat, payah. Kita nak baca Quran, payah. Benda ni pasal apa? Pasal dia ada larangan. Larangan yang duk kontrol kita. Siapa yang duk larang kita? Iblis. Iblis dan syaitan yang kata nafsu. Ni yang duk main larang kita, duk main cocok kita, tak mau buat benda ni. Kita berlawan dengan benda-benda macam tu. Tapi kita guna akal juga, fikir, kita nak selamat besok. Dunia sementara, contoh kata macam tu. Dunia sementara, tak lama. Nak susah sekejap ya. Ikutlah, taatlah, kasihlah dengan Allah dan Rasul. Tak lama, 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun, mati habis. Dan kalau kita boleh buat benda ni, akal dia fikir, besok aku hidup semula, besok hidup bahagia. Maksudnya apa dia? Boleh masuk ke dalam syurga. Bila boleh masuk dalam syurga, tak mati dah. Ni yang kata akal menjangkaui benda tu. Penting juga tu. Ada akal tu, patutnya kena fikir sampai ke tahap tu. Itu pandangan Imam Al-Badawi. Baik. Mimma siwa huma. Mana lebih dia kasih ilaihi kepadanya daripada, orang kata, selain daripada kedua-duanya. Maksudnya Allah dan Rasul lebih dia kasih. Ni yang pertama. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a, kemudian bahawasanya kasih seseorang itu, mengasihi seseorang
la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak kasih kepada seseorang itu melainkan kerana Allah. Yang pertama tadi kasih kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Yang kedua dia kasih seseorang itu kerana Allah. Itu maksud dia. Maksudnya dia jumpa kawan dia ke apa semua, dia kawan kerana Allah. Dia orang kata cinta kerana Allah. Dia orang kata bersahabat kerana Allah. Maksudnya kerana Allah ini, maksud dia apa dia? Maksudnya satu benda yang kawan dia buat yang bertentangan, dia terpaksa kena lari, terpaksa kena tegur. Anak kata apa? Kata itu dia maksud dia kasih kerana Allah. Kawan dia buat tak betul, dia tegur. Anda suka dengan aku ke? Itu amnya pasal. Tapi aku tetap tegur. Benda ni salah, agama tak bagi buat. Minum arak tak boleh, aku tegur. Minum arak tak boleh. Bukan nak marah, tidak, tapi nak bagi tahu. Kata benda ni agama tak bagi. Kita kawan kerana Allah. Ini maksud dia. Dia memang macam tu. Bukan kerana dia. Ni kalau kerana dia, habis. Kalau kita kawan kerana makhluk, kita kawan kerana seseorang, kalau kita kawan kerana harta benda dan sebagainya, maka akan jadi sebaliknya. Tu yang kadang-kadang kita tak berani nak tegur pasal kita malu Allah dengan dia. Tu kadang-kadang kita tak berani nak tegur pasal dia ni banyak tolong kita. Dia jadi macam tu. Tak mau. Tapi kalau kita tengok kawan kita dia ada buat salah, kita bagi tahu, ni salah. Nescaya kita akan dapat orang kata kemanisan iman tu. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha, dan bahawasanya dia benci ayyauda fil kufri, bahawa kembali kepada kufur, kama yakrahu ayyuhzafa finnar, sebagaimana bencinya dia orang kata dihumban, yuhzaf, dimasukkan finnar ke dalam api neraka. Tu maksud dia macam tu. Maksudnya apa dia? Dia sudah ada Islam yang Allah dah bagi. Dia sudah ada iman. Dia sudah buat baik apa semua. Dia tak mau kembali kepada kufur balik. Dia tak mau kembali kepada murtad. Dia tak mau kembali kepada agama lain. Kembali kepada jahiliah dan sebagainya. Dia tak mau. Sebagaimana orang kata di kalangan sahabat Nabi SAW. Sebahagian di kalangan sahabat Nabi SAW yang pegang betul-betul benda ni, dia tak mau. Ni yang kata dia akan dapat rasa yang macam mana halawatul iman. Baru dia tahu. Maksudnya iman tu yang duk kontrol, duk jaga dia untuk bahagia dunia, kemudian bahagia di akhirat. Tu. Tiga benda ni kalau sekiranya kita boleh jaga, kita akan dapat rasa halawatul iman. Asalah benda ni, carilah. Yang kata manisnya iman tu macam mana, yang kata seronoknya iman ada dalam diri ni macam mana. Orang yang dapat rasa, dia tahu macam mana yang kata iman. Tuhan nescaya akan bagi yang kata anugerah kepada orang betul-betul nakkan iman. Sebab tu kita mengaji nak boleh tingkat iman benda ni, nak boleh dapat benda ni. Kerana Tuhan nak bagi benda ni sekelip mata je, mudah je Tuhan nak bagi. Tetapi Tuhan nak tengok dia punya asbab dia. Satu orang nak alim macam mana, mau kena ada asbab dia. Asbab dia apa dia? Mengaji. Usaha susah payah, bangun malam cari apa macam-macam. Asbab dia nak boleh dapat. Begitu juga dengan iman, dia mau kena ada asbab dia. Boleh Tuhan nak bagi, tapi Tuhan nak tengok kesungguhan seseorang. Macam mana dia nak boleh dapat benda macam tu, barulah Tuhan akan bagi. Dan boleh dapat benda tu, tahulah. Tak boleh nak cerita lah. Sendiri punya tahu, sendiri dapat, sendiri punya tahu. Tu cerita dia macam tu. Seronok sangatnya. Boleh iman tu. Barulah orang kata teguh pendirian dan sebagainya, tak risau. Pendek kata ketenangan. Main masalah apa pun tenang. Pasal apa? Yakin dengan Tuhan. Iman ni maksudnya yakin betul dengan Allah. Baik, habis itu. Kemudian hadis seterusnya. Qala sami'tu Anas anin Nabi SAW qala ayatul imani hubul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar.
telah berkatalah sami'tu, telah mendengarlah oleh aku akan Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ayatul iman, kata dia tanda. Ayat ni kalau senang kita boleh terjemah tanda, kalau dalam ni dia boleh ciri, ciri iman seseorang dia panggil. Nak kata tanda-tanda iman itu, ciri iman ayat, iaitu hubul ansar. Kata Nabi, kasih kepada orang Ansar. Al-Ansar di sini maksud dia yang ma'ruf lah. Al-Ilam situ maksud ma'rifah. Maksudnya orang Ansar di zaman Nabi SAW. Orang Ansar ni maksudnya orang yang duduk di Madinah. Dia tolong bantu orang muhajirin ni apa semua, macam-macam bagi, dia panggil Ansar. Macam-macam dia bagi, bagi tempat tinggal, bagi tu apa semua. Sebab tu Nabi kata kasih kepada orang Ansar ini. Antara tanda iman seseorang itu dia kasih kepada orang Ansar. Kemudian wa ayatun nifaq, dan tanda munafik seseorang itu. Tanda orang munafik itu bughdul ansar. Oh, dia benci kepada orang Ansar. Maksudnya benci kepada orang yang bagi, orang kata bantuan ataupun tolong kepada orang yang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang banyak bagi segala-galanya. Ialah orang muhajirin ni, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni dalam keadaan tak ada apa. Tuan-tuan bayang tak ada apa, tempat tinggal apa semua. Ni orang Ansar mai bantu dia. Sebab tu Nabi bagi tahu orang yang kasih kepada orang Ansar ini, itu menunjukkan kata adanya iman. Dan siapa yang membenci kepada orang Ansar, bughdul ansar, benci kepada orang Ansar ni antara tanda orang munafik. Jaga tu. Baik, habis itu. Dan seterusnya wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi bayuni ala an la tusyriku billah syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min zalik syai'a fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min zalika syai'a thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu fabayanahu ala zalik. Baik, daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah qala, telah berkata, wa haulahu isabatun min ashabi, dan dikeliling Nabi pada waktu itu isabah, orang kata satu kumpulan min ashabi, daripada sahabat Nabi SAW. Maksudnya isabah ini, kata ulama, kumpulan yang berjumlah lebih kurang 10 hingga 40 orang. Dan kita sebut 10 hingga 40 orang. Iaitu daripada sahabat Nabi SAW. Nabi kata bay'uni. Nabi kata bay'ahlah kamu dengan aku. Nabi kata bay'uni, korang semua mai bay'ah dengan aku. Tu bay'ah ni maksudnya, kalau ikut asal kalimah bay'ah ni, dia panggil kalimah pinjam juga, majaz dia panggil, mai pinjam. Asal kalimah orang kata apa, mubaya'ah, al-bai' tu yang kita duk beli pinjam beli. Beli tu apa, al-bai' apa, jual tu, bay'ah tu. Dia pinjam tu. Mai bay'ah dengan aku.
Tapi kalau ikut masuk bai'ah ni, kalau kita bahasa kita dia panggil perjanjian lah. Kalau bahasa kita dia panggil perjanjian. Gitu. Tu buat bai'ah. Kita buat satu perjanjian dia panggil. Sebab tu mubaya'ah ni maksudnya al-bai' ni jual beli tu dia ada satu perjanjian akad dia panggil. Dia macam tu. Kita beli, jual beli. Dia panggil jual beli tu maksudnya ada akad. Dia terima, kita bagi dekat dia, dia terima. Tu dia panggil ada akad. Baik, dalam ni apa Nabi menggunakan ungkapan bai'u ni. Tu maksud mai buat perjanjian dengan aku. Tu. Dikiaskan dengan jual belilah, mudah kita. Kalau dalam ayat tu, kalau Tuhan dalam innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum tu. Ishtara tu, kalimah ishtara pun sama je ungkapan majaz je. Maksudnya Allah membeli daripada orang mukmin ni dia punya diri dia, harta dia dan sebagainya. Tu panggil ungkapan. Dia pinjam ungkapan ishtara. Ni macam ni juga dia pinjam ungkapan bai'u. Beli. Sampai macam tu. Maksudnya akad lah, dia ada akad. Perjanjian. Kalau kita mudah kita panggil perjanjian. Baik. Ala, apa di antara perjanjian yang ni? Ala an la tusyriku billah. Di atas bahawasanya jangan kamu mensekutukan Allah syai'a akan sesuatu. Maksudnya jangan syirik Allah. Syirik Allah ni maksudnya sama ada syirik dari segi syirik yang jali ataupun syirik yang khafi. Ini yang penting. Maksudnya sama ada yang zahir ataupun yang zahir ataupun yang tak nampak. Yang tak nampak, yang tersembunyi, khafi. Maksudnya jangan duk syirik dengan Tuhan. Sebab tu syirik ni dia banyak. Kalau kita mengaji dalam dalam kitab tauhid ni, dia bahas tentang syirik saja entah ada banyak. Syirik hukmi lah apa semua. Antara benda-benda yang hari ni duk main jadi nyata, antaranya syirik hukmi. Syirik hukmi ni syirik dengan hukum. Sebab tu orang kadang-kadang ialah apa benda yang Tuhan mai bawa turun yang hari ni yang kita boleh nampak yang kata syirik hukmi ni, kadang-kadang dia orang mempersenda. Dia kata sama je hukum mana-mana pun, undang mana-mana pun, undang manusia ke dengan undang mana-mana, hudud qisas ke apa semua, dia kata sama. Ni bahaya. Jangan buat pasal. Kadang-kadang cakap je macam ni, tapi benda ni bahaya. Ni tak murna dah. Syirik dengan Tuhan ni maksudnya menyamakan satu benda dengan orang kata dengan apa yang ada pada Allah. Tak boleh. Wala tasriqu, dan jangan kamu mencuri. Wala taznu, dan jangan kamu berzina. Ni Nabi kata ni antara bai'ah ni yang kata berjanji ni je, jangan pergi. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Yalah zaman jahiliah dulu, dia orang ni kadang-kadang berasa tak cukup makan apa semua, dia rasa anak ni kira habis beras dia je, dia bunuh orang. Ni kira tak boleh nak main membunuh habis. Dia main sampai ke tahap tu. Jahiliah dulu. Kemudian wala ta'tu bi buhtan. Jangan kamu bawa mari ataupun kamu datangkan orang kata buhtan. Buhtan ni kalau senang kata bohonglah maksud dia. Fitnah ke buhtan. Cuma buhtan ini satu ungkapan orang kata apa, yang kalau dia main cerita orang jadi macam tu. Dia buat cerita fitnah ke apa semua, orang jadi macam tertarik. Betul ke? Tu buhtan. Maksud dia macam tu. Baik, taftarun ni pun maksud dia bohong juga. Tapi bohong di sini yang kata taftarunah ni maksudnya bohong yang maksus, dia panggil bohong yang ada khusus. Tu dia bagi tahu baina aidikum wa arjulikum, di antara dua tangan kamu, kemudian di antara kaki kamu. Maksudnya bohong yang melibatkan tangan dan kaki. Buhtan tadi itu maksudnya
macam-macam fitnah, tapi fitnah tu yang dia cakap orang boleh terbeliak, orang jadi macam uish. Tertarik. Jangan. Pasal banyak benda dengan fitnah ni. Sama ada dengan menggunakan ilmu-ilmu yang luar biasa, dia nak tarik orang, nak tipu orang, nak sesatkan orang. Ni dia panggil buhtan. Orang jadi boleh terpengaruh, macam-macam. Baik, kemudian bohong yang kata taftarunahu baina aidikum, yang boleh membawa yang di antara dua tangan dan dua kaki kamu. Yang punca-punca lah, tangan ke apa semua, yang boleh menyebabkan kamu bohong dengan tangan, kemudian dengan kaki. Ulama bahas yang kata aidikum wa arjulikum ni panjang. Kita tahu dah tu. Kemudian wala ta'su fi ma'ruf, jangan kamu orang kata derhaka fi ma'ruf, pada benda-benda yang ma'ruf, benda-benda yang baik jangan derhaka. Maksudnya orang kata benda yang datang daripada Allah. Yang kata benda ma'ruf ni benda yang datang daripada Allah, yang berupa perintah ataupun larangan daripada Allah, benda yang ma'ruf. Jangan kamu derhaka. Yang kata ta'su. Ni ya. Apa benda yang Allah suruh buat, kena buat. Allah suruh tinggal, kamu kena tinggal. Ada riwayat yang lain mengatakan, orang kata wala ta'suni fi ma'ruf, maksudnya jangan kamu derhaka dengan aku. Dalam riwayat Muslim sebut jangan derhaka dengan aku dalam benda maksiat. Ada ulama bahas maksud dia apa dia, kamu kena ikut, orang kata wala dengan aku, kemudian kamu kena wala dengan pimpin yang pimpin kamu, iaitu selagi mana dia bawa kamu ke arah yang baik, kamu kena ikut dia. Itu maksud dia. Baik. Baik, faman wafa minkum, siapa yang orang kata wafa, yang boleh taat, yang boleh sempurnakan, minkum daripada kamu ni, ni Nabi kata siapa yang di kalangan kamu ni boleh taat, boleh setia pada benda yang aku sebut tadi ni, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala. Fa ajruhu ini maksudnya kata ulama, Nabi nak bagi tahu satu penghormatan kepada orang yang boleh buat benda macam ni. Sampai ke tahap tu, penghormatan. Mana kalau dia boleh buat ni, dapat satu anugerah penghormatan daripada Allah. Kalau kita senang boleh pahala lah. Tu dia panggil Allah. Kata Allah Ta'ala, waman asaba, dan siapa yang asaba, yang melanggar benda ni, min zalik, daripada yang demikian, bai'ah yang Nabi sebut tadi tu, syai'an, akan sesuatu, fa'uqiba fid dunya, maka dia akan dihukum fid dunya. Dia akan dihukum dekat dunia. Dihukum dekat dunia ini maksudnya kata ulama, iaitu dikenakan hukuman hudud ke, lepas dia berbai'ah, dia melanggar benda-benda macam ni, yang kalau sekiranya dia berzina, dia kena. Kalau dia tak kahwin, dia kena sebat satu rotan. Kalau dia dah kahwin, kena rejam. Ini dia panggil fa'uqiba fid dunya, hukuman dia kena dekat dunia. Tu ada hukuman-hukuman tu lah, hudud, qisas dan sebagainya. Fahuwa, kata Nabi, fahuwa kafarah, dan ia merupakan kafarah. Kafarah ni maksudnya orang kata balasan dekat dia lah. Balasan. Dia kena benda-benda macam tu. Kafaratun lah, balasan lahu baginya. Wa man asaba, dan siapa-siapa yang orang kata melanggar min zalika syai'an, daripada yang demikian, syai'an akan sesuatu tadi, summa satarahullah, kemudian Allah orang kata apa, lindung dia. Lindung maksud dia orang kata Allah tak kenakan lagi dia dekat dunia. Maksudnya tak kena lagi dekat dunia, tak kena. Ada orang hak kena, tapi dia ni tak kena. Dia buat langgar-langgar ni tak kena. Fahuwa ilallah, maka kata Nabi, fahuwa, maka dia ilallah, maka dia akan kembali kepada Allah. Insya'a, jika Allah berkehendaki, afa anhu, jika Allah berkehendaki afa, nak memaafkan dia, Allah akan maafkan dia. Itu serah pada Allah. Sebab tu kata ulama, apa fahuwa ilallah ni, apa antaranya Imam Al-Muzani, dia kata apa, dia kata kalimah ni
Kalimah ni menunjukkan satu bantahan terhadap puak Khawarij dan puak Mu'tazilah. Ni yang kata fahuwa ilallah, maka kepada Allah lah nak serah. Maksud kalau bahasa kita dia panggil serah pada Allah lah. Contoh kata dia buat benda-benda ni tak elok apa semua dekat dunia, tak apa, serah pada Allah lah, macam mana Allah nak buat dekat dia. Serah pada Allah. Kalau orang dah kena, settle. Ni dia kata antara puak-puak Mu'tazilah dan puak-puak Mu'tazilah dan puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij dia ni yang kata puak-puak Khawarij ni dia mengkafirkan orang yang buat dosa. Ni yang kata puak-puak Khawarij ni dia kata orang yang buat dosa kafir dah. Kalau tak ada bertobat habis. Nampak puak Khawarij dia punya dahsyat dia. Puak-puak Khawarij ini adalah puak yang dulu asal dia pengikut Sayyidina Ali. Kemudian dia tak bersepahaman pula keluar daripada Sayyidina Ali. Puak-puak Khawarij keluar. Dia tak puas hati apa semua, keluar daripada puak-puak Sayyidina Ali, dia buat jadi Khawarij. Tu. Dahsyat dia ni, sehingga kan mengkafirkan orang yang buat dosa. Kemudian Mu'tazilah pula mengatakan fasik orang yang mati tanpa bertobat. Dia terus Mu'tazilah ni. Ni antara firqah ataupun di antara puak-puak yang sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah ni. Puak-puak Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, apa Khawarij, entah apa-apa macam-macam ni puak-puak sesat. Dulu kita dah bahas Mu'tazilah dulu, antara kesesatan dia, antara orang kata yang menyebabkan dia terkeluar, tidak disetujui, ditolak oleh ahli sunnah, antaranya Mu'tazilah ni dia melaksanakan hukuman sebat 100 rotan bagi orang yang berzina. Antaranya sebat 100 rotan bagi orang yang berzina, yang tak kahwin lagi, dia terima benda ni. Tetapi dia menolak pandangan orang yang berzina yang dah kahwin rejam sampai mati. Ni dia tak terima. Ini antara benda-benda yang menyebabkan dia ni terkeluar daripada Islam. Ini Mu'tazilah. Baik. Maksudnya jika jika Allah kendaki afa, namahakan anhu dekat atas dia, itu hak Allah. Wa in syaa aqabah, dan kalau sekiranya dikendaki Allah Taala seksa dia. Kalau Allah nak seksa dia, atas Allah. Kalau Allah nak seksa dia, atas Allah. Sebab tu kata ulama, berdasarkan kepada ungkapan ni, ada ulama mengatakan orang yang bertaubat dan orang yang maksiat, dua-dua termasuk sekali. Termasuk macam mana? Atas Allah. Orang yang bertaubat ke hak baik ke? Atas Allah. Kalau Allah nak orang kata masukkan ke dalam neraka, itu hak Allah. Orang yang maksiat, kalau Allah nak masuk ke dalam syurga, itu hak Allah. Ini satu pendapat, satu pendapat. Tetapi jumhur ulama mengatakan hanya orang yang buat maksiat sahaja. Hanya orang yang buat maksiat saja yang dibahaskan dalam ni. Sebab kerana mereka ni, orang buat maksiat ni, dia tahu dah dia mati dalam keadaan jiwa tak tenang. Jadi orang yang baik, yang bertobat ni, telahlah, masuklah, baiklah. Tapi hak yang ni atas Allah. Allah nak ampun dia ke ataupun Allah nak azab dia. Ini kata jumhur. Baik, kemudian fabayanahu ala zalik. Maka kami pun berbaiatlah ala zalik, yang demikian tu. Lepas tu bila dah dengar apa semua, ni kami semua ni pun berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita akan sambung hadis seterusnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala wallahu alam.